أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين لا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Maksudnya, dan adakah kerana ia seorang yang banyak harta dan ramai anak pinaknya maka ia mendustakan agama kami? Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini ialah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Atau yang bersifat demikian tetaplah kami akan mendedahkan kehinaannya. Kami akan adakan tanda di atas hidungnya yang berupa belalai itu. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan balak bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi, serta mereka tidak menyebut pengecualian, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh balak bencana dari Tuhanmu pada malam hari, sedang mereka semua tidur. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu. Kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik. Pada hari ini janganlah hendaknya seseorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Sebaik-baik saja mereka melihat kebunnya, mereka berkata sebenarnya kita sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. Setelah mereka perhati dengan betul, mereka berkata tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin daripada habuannya, amalah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian mereka berhadap-hadap satu sama lain sambil cela-mencela. Mereka berkata, adahai celakanya kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan
kepada golongan yang engkar di dunia. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Ayat-ayat ini masih lagi menceritakan berkenaan dengan orang kafir, iaitulah pemimpin-pemimpin mereka seperti Abu Jahal, Al-Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain lagi yang menentang Nabi SAW. Di antaranya mereka berbangga kerana mereka banyak penyokong, khususnya di kalangan anak-anak cucu mereka yang ramai, kaum keluarga yang ramai. Angkana dha malin wa banin. Mantap-mantap mereka ada harta banyak dan ada anak pinak yang ramai. Mereka berbangga-bangga dan bermegah, merasa selamat untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibaca kepadanya ayat-ayat kami, iaitu ayat-ayat Quran yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalamnya pengajaran-pengajaran, termasuk di dalamnya kisah-kisah umat yang terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan lain-lain, yang mereka tengok tanda, ada buktinya, kesan-kesan kaum yang dimusnahkan. Walaupun demikian mereka menganggap Nabi bawa cerita dongeng, cerita nak hibur hati saja. Muhammad ni bawa cerita dongeng. Inilah ucapan mereka yang jahat ketika mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami akan burukkan dia di atas hidung mereka. Mereka dihinakan, disembamkan bila mereka tersungkur di dalam peperangan Badar. Dan para ulama mengatakan, khususnya Al-Walid bin Mughirah, Tuhan jadikan tumbuh daging di atas hidung dia macam belala. Macam belala untuk mengaibkan dia, dan tersembam. Termasuk di kalangan mereka yang dibunuh di dalam peperangan Badar, yang dicampak mayatnya ke dalam telaga setelah selesainya perang Badar. Itu balasan di dunia sebelum mereka menerima balasan neraka pada hari kiamat kelak. Idh balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbik wa hum naimun. Sepatutnya mereka menerima pengajaran daripada peristiwa yang berlaku di negeri Yaman. Ada satu kumpulan, satu kampung, ya Tuhan berikan kesenangan kepada kampung itu dengan kebun-kebun yang subur, buah-buah yang melimpah ruah. Mereka berbangga dengan kemewahan yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mereka didatangi oleh sifat kedekut, sifat bakhil. Mereka nak pungut buah hawa-hawa supaya orang miskin tak bangun lagi, dengan niat tak boleh beri ke orang miskin. Mereka lupa di sana ada zakat yang wajib diberi. Pertolongan kepada masyarakat yang boleh dibuat oleh mereka yang berada. Patutnya mereka sedar itu adalah perintah Allah. Kesenangan yang mereka dapat itu adalah rezeki yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada mereka sendiri. Tuhan beri rezeki tapi lupa pada Tuhan. Inilah perangai mereka yang kaya ni. Mereka yang senang, macam Al-Walid bin Al-Mughirah dan rakan-rakannya yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya mereka sedar Mekah ni ada apa? Bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada hasil,
Mereka terpaksa keluar berniaga di Syam dan di Yaman. Allah Ta'ala murahkan rezeki mereka dengan perniagaan yang untung. Mekah pula dikunjungi oleh tetamu-tetamu Baitullah yang datang ke Mekah, memajukan perniagaan mereka. Inilah rezeki yang Tuhan beri pada mereka. Mereka tak sedar ini daripada Allah. Mereka anggap itu bijak, mereka cerdik, mereka saja. Bila Allah Ta'ala utuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata mereka kaya, mereka banyak anak, mereka melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja lawan, mereka hinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bohonginya, menganggap ajaran dia bawa itu adalah cerita dongeng. Adakah mereka tak tengok bencana yang menimpa satu kumpulan di negeri Yaman, negeri yang subur, yang berbangga dengan kekayaan yang diberi oleh Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik kekayaan mereka. Dengan kebun-kebun mereka terbakar di waktu malam. Bangun pagi tengok licin, jadi hangus, jadi arang. Bahkan mereka yang melawat di tempat itu masih ada lagi kesannya. Kesan arang tu masih ada sampai hari ini. Kesan yang sangat bersejarah yang disebut dalam Quran, untuk menjadi pengajaran kepada seluruh manusia. Sepatutnya pemimpin Mekah yang berniaga di negeri Yaman, mereka pergi ke situ tiap-tiap tahun. Mereka lalu di kampung itu. Sepatutnya mereka ambil pengajaran lah, sedar dan insaf. Jangan lawan Nabi Muhammad SAW. Dan kita baca kisahnya panjang minggu depan, insya-Allah. Wallahu a'lam.